Ustazah ya sayang, tutup mic. Tutup mic oi. Sayang, tutup mic, tutup mic, tutup mic. Okey. Okey, bagus. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Semua boleh buka buku sirah. Kita nak belajar tentang hijrah. Buka muka surat 8. Okey. Jadi bila siapa-siapa yang nak bercakap, tolong pastikan suasana sekeliling tu senyap Saya tak dengar suara saya bila bising. Okey. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni kita nak belajar tentang penghijrahan Rasulullah daripada Mekah ke Madinah. Hari tu kita dah belajar bukan tentang pengertian hijrah, betul? Okey. Betul. Okey, jadinya hari ni kita nak belajar tentang tarikh hijrah. Okey, tarikh hijrah kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang Islam pergi berhijrah ke Madinah daripada Mekah ke Madinah pada tarikh 12 Rabiul Awal. Pada waktu tahun ke-14 kerasulan bersamaan tahun 622 Miladiah. Okey, macam mana kita nak senang ingat? Kita ingat nombor 12 ni. Okey, kita setahun ada 12 bulan. Cikgu. Ya? Muka surat berapa cikgu? Muka surat 8. Okey. Okey. Kita mula balik. 12 Rabiul Awal. Macam mana kita nak ingat tarikh 12 Rabiul Awal ni? Bila mana kita ingat kita ni bulan Melayu ni macam mana nak cakap setahun kita ada 12 bulan. Jadinya itulah tarikh 12 Rabiul Awal. Macam mana kita nak tahu 14 kerasulan tu? Macam mana kita nak ingat? Senang ingat. Okey, seminggu ada 7 hari. Kalau 2 minggu bersamaan 14 hari. Jadi itulah 14 hari. Bersamaan tahun ke-14 kerasulan. Ingat, tarikh hijrah 12 Rabiul Awal, tahun ke-14 kerasulan. Bersamaan tahun 622 Miladiah. Boleh ingat? 600. Okey. Lain Ustazah okey je kan? Okey. Okey. Ingat ya, tarikh penghijrahan Rasulullah daripada Mekah ke Madinah 12 Rabiul Awal, tahun ke-14 kerasulan bersamaan tahun 622 Miladiah. Jadi bila masuk periksa kita dah boleh ingat. Senang je. Bulan ada 12 bulan. Tulis 12 Rabiul Awal. 2 minggu berapa hari? 14 hari. Senang. Tahun ke-14 kerasulan. Macam mana kita nak ingat miladiah punya? Alah, kita kena ingat je 622. Bila awak selalu membaca, selalu study, benda ni dah selalu lali dekat otak awak. Jadi awak mudah ingat. Okey. Kita pergi kepada pembelajaran seterusnya, iaitu sebab-sebab berlakunya penghijrahan. Okey. Penghijrahan yang awak tahu apa? Mesti penghijrahan daripada segi penampilan, betul tak? Daripada mereka yang wanita tidak menutup aurat kepada menutup aurat. Daripada tidak menunaikan solat 5 waktu kepada menunaikan solat 5 waktu. Jadi, penghijrahan yang kita nak tekankan di sini adalah penghijrahan daripada satu tempat ke satu tempat. Macam mana Rasulullah pergi berhijrah daripada Mekah, Rasulullah kat Mekah, daripada Mekah tu ke Madinah. Itu pun disebut sebagai hijrah.
Okey, kita nak belajar apa sebabnya Rasulullah pergi berhijrah. Yang pertama apa? Melaksanakan perintah. Perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah. Okey, pandai. Jadi penghijrahan ni juga adalah satu punca kenapa Rasulullah berhijrah. Bukan sebab Rasulullah ataupun siapa, tapi ini juga disebabkan perintah Allah. Bukan atas suruhan daripada Allah kepada Rasulullah, tapi kita ni sebagai umat Islam pun dibolehkan, diharuskan untuk berhijrah. Lagi kan kalau kita okay, tolong tutup mic. Gaza bising. Tolong tutup mic. Saya bising je. Okay. Dah. Okey, kita tengok yang kedua adalah menyebarkan agama Islam kepada penduduk Madinah. Ini juga adalah satu sebab kenapa Rasulullah berpindah daripada Mekah ke Madinah. Sebab Rasulullah nak pergi berjihad, nak pergi menyebarkan Islam. Nak semua orang dekat penduduk Madinah tahu yang di mana Islam ni adalah agama yang sebenar. Jadi disebabkan jihad Rasulullah pada zaman dululah terjadinya kita yang sekarang ni yang merdeka. Semua hampir ke seluruh negara kenal tentang agama Islam. Jadi itulah antara jasa yang paling besar yang Rasulullah tinggalkan kenangan bagi kita ni umat manusia yang sekarang ni untuk terus melakukan pendakwahan Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam. Jadi contoh. Kalau mic, tolong tutup mic. Okey. Jadi apabila awak nak pergi, contoh awak sekarang sekolah dekat Sekolah Agama Bukit Tongkat kan. Nanti bila awak dah naik ke tingkatan 1, mungkin antara kalian akan pergi ke MRSM, pergi ke asrama penuh. Itu pun dikira sebagai penghijrahan awak untuk menimba ilmu. Jadi di situ pun awak boleh menyebarkan agama Islam. Awak boleh berdakwah kepada rakan awak yang, contoh ada rakan yang malas solat, awak nasihatkan. Lagi-lagi budak asrama, ajak kepada solat berjemaah dan sebagainya. Jadi itulah antara sebab. Okey, tolong senyap. Okey, jadi itu pun adalah salah satu sebab kenapa Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Antaranya adalah untuk menyebarkan agama Islam supaya agama Islam ni tersebar luas di seluruh negara. Kita tengok yang ketiga adalah seksaan dan ancaman daripada kaum kafir Quraisy. Disebabkan ancaman yang telah dilakukan oleh kaum kafir inilah Rasulullah pergi berhijrah daripada Mekah ke Madinah untuk mengelakkan Rasulullah daripada dibenci, dihina, dicaci, dimaki, diseksa oleh kaum kafir. Jadi disebabkan itulah Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Awak tolong tutup mic. Okey. Jadinya apabila kaum kafir Quraisy ni pergi menyeksa dan melakukan perkara yang tidak elok kepada Rasulullah, malah mereka ni membuat siksaan dan ancaman bukan sahaja kepada Rasulullah, malah kepada keluarga Rasulullah juga. Jadi itu adalah salah satu punca kenapa berlakunya penghijrahan. Okey, kita tengok yang seterusnya adalah kematian bapa saudara Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Talib, dan isteri Rasulullah iaitu Siti Khadijah. Jadi kenapa disebabkan Abu Talib dengan Siti Khadijah ni meninggal, Rasulullah pergi berhijrah? Sebab Rasulullah nak menaikkan lagi semangat mereka, menaikkan lagi semangat baginda supaya tidak lagi bersedih dan sebagainya. Sebab kenapa Rasulullah terlalu bersedih ke atas pemergian orang-orang yang Rasulullah sayang adalah kerana ketika hayat bapa saudara dan isteri Rasulullah ni hidup, mereka ni selalu ada di sisi Nabi. Ketika Nabi berdakwah, ketika Nabi dihina dan sebagainya,
mereka ni selalu ada. Mereka ni selalu membantu perjuangan Rasulullah ketika menyebarkan agama Islam. Jadi disebabkan itulah Rasulullah terlalu terkesan dalam hati baginda yang mereka ni tiada lagi di dunia ini. Okey. Bila kematian ini berlaku, bukan bermakna Allah ni tidak sayang kepada Rasulullah, tapi Allah nak menguji keimanan Rasulullah sebab untuk menaikkan lagi keimanan Rasulullah untuk pergi berjihad dan menyebarkan agama Islam. Hal ini kerana bukan bermakna kita kehilangan orang yang tersayang, kita tidak perlu lagi untuk berjihad dan berdakwah. Malah kita kena lebih lagi semangat supaya kita akan mengembirakan mereka di alam sana. Okey, kita tengok yang seterusnya adalah pemulauan selama 3 tahun oleh kaum kafir terhadap keluarga Rasulullah. Okey, apa maksudnya ni? Maksudnya kaum kafir ni ketika itu telah melakukan pemulauan. Semua tahu kan kita pulau. Umpamanya macam saya pulau awak. Pulaunya tu maksudnya abaikan. Kaum kafir waktu tu abaikan keluarga Rasulullah ni selama 3 tahun dan membuat satu larangan yang sangat tegas kepada keluarga Rasulullah. Apa dia larangan yang pertama? Larangan untuk berdagang. Berdagang ni sama maksud dia dengan larangan Berniaga. berniaga. Berdagang ni sama maksud dengan berniaga. Berniaga ke nak kata berdagang ke, tu sama je maksud dia. Berniaga. Okey, waktu kaum kafir melarang untuk keluarga Rasulullah ni berniaga, lagi-lagi berniaga dengan orang yang seagama dengan kita, iaitu orang Islam. Memang kaum kafir ketika itu terlalu membuat larangan yang sangat tegas kepada keluarga baginda. Nampak kan betapa kejamnya kaum kafir Quraisy ketika itu. Bukan dah lah larang berniaga. Lepas tu yang kedua apa? Larangan untuk mengadakan perkahwinan. Pandai. Lepas tu larang untuk berkahwin dengan orang Islam. Pula tu. Itulah antara sebab-sebab baginda buat penghijrahan. Sebab waktu tu kaum kafir melarang kita baginda berniaga. Tutup mic. Okey. Dah lah kaum kafir waktu tu melarang keluarga Rasulullah berniaga. Lepas tu larang lagi keluarga Rasulullah untuk berkahwin. Nampak kan betapa kejamnya kaum kafir waktu tu. Lagi satu apa? Larangan bergaul dan menziarahi orang Islam yang ketika sakit. Jadi ini adalah salah satu perkara yang tidak patut untuk kita ni membuat kepada orang seagama dengan kita. Kita tengok kaum kafir melarang perkara-perkara yang sangat dituntut oleh Islam. Yang pertama apa? Larangan berniaga. Berniaga ni adalah salah satu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Lepas tu larangan berkahwin pula tu. Dah tak bagi kahwin. Lepas tu tak bagi pula kahwin dengan orang yang Islam. Lepas tu menziarahi orang sakit pun larang. Kenapa? Ya. Dia tak bagi kahwin dengan orang Islam tu. Suruh kahwin dengan orang kafir kan cikgu? Tak dengar, bising. Yang tak nak tanya tu boleh mute. Yang tak nak tanya mute. Okey, siapa yang nak tanya tadi? Ikram. Saya. Mana Ikram? Cepat. Yang lain tutup mic. Yang nak bertanya buka mic. Yang dia tak bagi kahwin dengan orang Islam tu, dia suruh kahwin dengan orang kafir ke? Wallahu alam. Mungkin kita boleh andaikan begitu. Sebab dekat situ dia cakap larangan mengadakan perkahwinan dengan orang Islam. Jadi kita fikirlah mungkin dia tak bagi kahwin dengan orang Islam, dia suruh kahwin dengan orang kafir. Tak pun, dia tak bagi pun keluarga baginda ni untuk berkahwin. Wallahu alam, itu semua saya tak berani nak cakap lebih sebab takut salah. Jadi kita faham macam itulah larangan mengadakan perkahwinan dengan orang Islam. Okey?
Okey. Jelas Ikram? Jelas. Okey. Kita tengok. Apa dia? Sebab apa? Pemelawan selama 3 tahun. Yang pertama apa? Larangan berniaga. Yang kedua, larangan untuk berkahwin. Berkahwin. Okey, yang ketiga, larangan untuk menziarahi orang sakit. Okey, ingat ketiga-tiga ni sebab akan masuk periksa juga tau. Ini adalah perkara-perkara yang penting. Peristiwa-peristiwa yang awak ni sebagai orang Islam perlu ingat kenapa Rasulullah melakukan penghijrahan. Okey? Kita tengok yang terakhir sekali. Tolong mute. Kalau tak nak cakap tolong tutup mic ya. Okey. Yang terakhir sekali adalah permintaan penduduk Yathrib. Okey. Kalau kita tengok dekat kitab, dekat info tu dia ada cakap nama asal Madinah ialah Yathrib. Maknanya Yathrib ni dengan Madinah adalah satu tempat yang sama. Permintaan penduduk Yathrib selepas Bai'ah Aqabah yang pertama dan kedua yang mahukan Rasulullah berhijrah ke Madinah. Jadi disebabkan ini pun adalah salah satu punca kenapa Rasulullah berhijrah. Sebab penduduk Madinah sendiri yang meminta selepas melakukan Bai'ah Aqabah pertama dan kedua, penduduk Madinah telah meminta Rasulullah ni untuk berhijrah ke Madinah. Jadi ini pun adalah salah satu sebab kenapa Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey, jadi keenam-enam ini adalah peristiwa sebab yang sangat penting yang awak perlu ingat dan hadamkan. Jangan hafal sebab nanti bila awak lepas periksa, awak akan terus lupa. Jadi awak kena hadamkan, fahamkan kenapa berlaku hijrah di antara Rasulullah daripada Mekah ke Madinah. Okey? Okey. Jadi semua jelas? Ada apa-apa yang nak tanya? Oh, tak ada. Alif, faham? Betul. Okey, bagus. Pandai anak-anak ustazah. Jadi keenam-enam ini adalah peristiwa yang kita ni senang je nak ingat. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Lepas tu kenapa Rasulullah berhijrah? Sebab nak sebarkan agama Islam. Kenapa Rasulullah berhijrah? Sebab nak membebaskan diri daripada siksaan dan ancaman daripada kaum kafir. Lepas tu nak membuat pemulawan selama 3 tahun oleh kaum kafir Quraisy waktu tu membuat pemulawan selama 3 tahun kepada keluarga baginda. Jadi itulah antara sebabnya kenapa Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Lagi apa? Penduduk Madinah ketika itu membuat permintaan untuk Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey, sekarang ni cuba seorang bagi tahu ustazah. Apa dia pemulawan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy selama 3 tahun? Buka mic dan jawab. Seorang saja. Siapa yang berani? Tak berani. Cepat. Nanti dapat cop. Apa dia? Okey. Kejap. Siapa yang nak cakap? Okey. Okey. Siapa nama awak? Naufal. Okey, Naufal. Nanti ingat tau tuntut cop dekat ustazah bila kita bertemu nanti kat kelas. Okey, apa dia pemulawan selama 3 tahun tu? Yang pertama, Larangan berdagang atau berniaga dengan orang Islam. okey, yang kedua, Larangan mengadakan perkahwinan dengan orang Islam. okey,
larangan bergaul dan menziarahi orang Islam yang sakit. Okey, pandai. Tahniah Naufal sebab agaknya jawab apa yang saya telah ajarkan tadi. Okey, tutup mic. Terima kasih. Sama-sama. Okey, jadi Alhamdulillah semua pun sudah faham kenapa Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey, ada apa lagi soalan nak tanya? Tak ada. Betul. Okey. Siapa buku BLA Sirah? Siapa yang belum lengkapkan tentang tarikh hijrah, sebab berlakunya hijrah, tolong lengkapkan. Nanti naik sekolah saya nak cek. Okey? Okey, semua buka kamera. Kita nak ambil gambar ni. Kena siapkan satu tajuk tu Ustazah. Siapkan yang saya dah ajar je. Sampai sebab berlakunya hijrah. Tak siap banget. Okey, buka kamera. Buka kamera. Sekejap. Ustazah, Bunyi kipas kuatnya tu. Lampu tu dekat kipas tu. tak saya kat atas. Okay, dah ready belum? Sakit lagi. Kenapa saya tak nampak muka awak semua? Tak tahu. Diorang ingat cikgu suka tutup kamera kot. Saya buka kamera lah. Buka kamera lah. Dia orang yang tutup kamera. Okay. Tak apa, saya ambil je ni. Hello, tak nampak ni. Ambil je. Ambil. Dia pun nak belajar. Berhenti dia. Dah. Belum Ustazah. Dah nak makan lah. Bye. Okay. 1, 2, 3. Tanya. Sekian itu saja untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum tu kita baca tasbih kafarah dulu dan surah Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih semua sebab join kelas saya pada petang ini. Assalamualaikum, dah boleh left. Yang baru tak ada.